Pagi-pagi dah karaoke kita, Fitri. Berapa skor dia? Ini kalau tengok skor ni 100%. Tak ada markah potong pun. Music Live pada kumpulan skor untuk anda pagi ini di MHR yang terakhir untuk bulan Januari. Bulan Januari yang sangat panjang. Ya. Panjang tau bulan Januari, Bang. Macam kontroversi ada. Tiba-tiba hari ni ingat besok Februari ni. Masih Januari lagi hari ni. Itu dia. Pelbagai cerita yang berlaku. Semoga kita bertambah baik kehidupan. Dan juga fokus kepada apa yang perlu untuk kita tambah baiklah di saat kita berdepan dengan pelbagai dugaan apa semua. Terus positif. Dan kerana bila hati dah sayang ni, macam-macam boleh terjadi. Betul. Bila hati dah sayang ni, orang kata dah tak pandang benda lain. Ingat tak lagu tu, Memori-Memori, masa tu umur apa? Masa tu, saya baru darjah 3, darjah 4 macam tu, Bang. Oh, ya? Masa tu Fitri umur apa? Umur apa? Belum lahir lagi. Belum lahir. Masa tu belum di dunia lagi. Tak apa, kita nak imbas kembali memori nama-nama band yang bermula huruf S ni. Kita ada kumpulan Spin, Coin, Score. Ini bermula dengan Spoon. Dan kita ada Score, Slam. Dan memang fenomena S masa tu telah pun merebak. Semua kumpulan nak letak nama huruf S. Dan kita nak tanya sekejap lagi dengan Score. Kenapa pilih S juga masa tu? Adakah memang ikut fenomena tu ataupun memang... Tu belum tambah lagi kumpulan Sejati. Ada artis yang popular S. Betul. Situ Nurhaliza. Search. Siti pun. Fenomena Siti pun ada. Macam-macam S ada macam-macam yang menguasai zaman itu. Yeah. Kita hari ini nak berkongsi banyak isu pada anda. Sebelum itu juga nanti nak tinjau juga macam mana laporan cuaca. Betul. Dan apa yang terjadi lah di Malaysia ini. Selain hari ini juga nak fokus pada topik yang penting. Pernah tak rasa atau alami situasi tercekik? Saya banyak kali. Saya suka makan. Saya makan gula-gula. Saya suka makan gula-gula kan, yang mint tu. So bila masuk kadang-kadang dia terus masuk. Dia tak terhisap, tiba-tiba dia termasuk dalam tekak terus. Betul. Terus tercekik. Terkeluar balik. Nasib baik boleh terkeluar. Ada tercekik yang tak boleh terkeluar langsung. Dia tersekat. Tapi itulah macam tulang ikan tu memang bahaya. Tapi kita ada solusinya. Sebab bayangkan kalau anda ini jenis yang makan tapi tak belik dulu, tak tengok-tengok, tiba-tiba macam tulang tersekat. Lepas tu ada orang kata gumpal-gumpalkan nasi, telan terus. Nasi putih tu. Itu cara orang lama. Bercanggah pula dengan perubatan macam mana. Betul. Tradisional macam mana. Kita boleh kita nak bimbanglah dia sampai satu tahap boleh bau maut lah. Sebenarnya kalau banyak kita pandai tidak mengikut SOP ataupun peraturan perubatan yang terbaik. Kita akan bersama dengan doktor pakar sebenarnya untuk kita dapat tahu bagaimana cara sebenar untuk kita atasi dan kita nak elakkan tercekik. Tapi sebelum kita bersama dengan doktor, kita nak tunjukkan kepada anda dulu bagaimana dengan keadaan cuaca hari ini, bang. Itu dia. Sebelum kita berdepan dengan monsun, selalu hujan, tapi nampaknya situasi di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga, sebelah Petaling Jaya cerah. Lepas tu kalau kita tengok Putrajaya, Senai pun ada cerah, Ipoh cerah, Kuantan, Kota Baru yang dijangka hujan hari ini, Alor pun cerah, Terengganu, Bayan Lepas, Kuala Pilah pun dijangka cerah. Kebanyakan tempat dijangka cerah hari ini. Ada beberapa tempat saja yang dijangka hujan. So jadi itulah tiada amaran ribut putih. Dan kalau kita tengok hujan berterusan pun ada beberapa tempat saja yang dijangka hari ini. Beberapa tempat saja di Kuching, semua okeylah. Samarahan, semua okeylah. Punya skor cuaca okey. Yep. Okey, dan kita sebenarnya nak terus bawa anda kita pergi ke tahun 2000. Kita nak tengok fenomena S bersama dengan kumpulan Score.
Dengar sahaja chorus lagu ini, pasti nak berkaraoke bersama kan? Siapa tidak kenal dengan kumpulan ini? Kumpulan skor yang telah ditubuhkan pada tahun 1999. Popular dengan lagu Bila Hati Dah Sayang dan Hari-Hari Aku Rindu, kumpulan ini masih diingati sehingga kini. Dan lagunya Malar Segar sering dimainkan di corong-corong radio. Kumpulan skor juga telah menghasilkan beberapa album. Album pertama, Tanya Sama Hati pada tahun 2000, album kedua, Firasat pada tahun 2002 dan beberapa lagi kompilasi seperti Nangis Punya pada tahun 2003 dan Janji-Janji Tinggal Janji. Skor yang dianggotai oleh Eli, Ayun, Eddie dan Ari merupakan anggota asal. Kini menggunakan khidmat Faizul sebagai penyanyi terbaru mereka. Istimewa kehadiran skor kali ini bagi mengubat rindu peminat yang menantikan kemunculan mereka. Itu dia memori kampus semua ni. Ya. Okey, baik. Kita dah berkenalan kumpulan skor yang tadi nyanyikan secara langsung. Okey, tadi dah kenalkan nama. Ada tak yang tertinggal? Termasuk Sebab kita nampak macam 6 orang hari ni. Okey. Ini sessionis lah hari ni. Okey. Apit. Ya, dan ini kita perkenalkan kepada anda Vokalis baru baru skor, Faizul. Ataupun kalau dah masuk skor kena tukar jadi A juga, Aizul. Aijul. Tadi saya terserempak dengan dia. Saya kan anggota polis. Sebab gaya, karisma dia. Jaket dia apa semua kan. Tu betul bukan Petri keluarkan lesen tadi, takut polis betul. Okey. Macam mana Faizul boleh dipinang pada dilamar ke kumpulan ni? Okey. Tak cerita okey. Tu mic dia. Ada suara. Okey. Saya dilamar melalui audition lah. Okey. Okey. Di sebuah studio di Kota Kemuning, Shah Alam. Dan situlah bermulanya saya masuk ke dalam Tapi Faizul memang biasa menyanyi dah untuk event-event. biasa lah. Macam basking. Itu dah biasa lah. Oh, jiwa memang 90-an ke? Jiwa 90-an. Jiwa 90-an tu ada lah. Lagu-lagu Kuat lah. Tapi biasa jiwang. banyak lagu sebenarnya kita bawa. Versatile. Sebab skor sekarang ni nak buat lagu baru juga. Ikut arus perdana yang baru ni lah. Okey. Tapi dalam ramai-ramai orang yang datang audition tu kan, kenapa Faizul yang dipilih? Okey, macam Faizul ni, saya sebenarnya dengan Faizul ni dah kerap keluar untuk buat basking. Lepas tu kita ada event. So daripada situ saya lamar dia untuk pergi audition dengan skor. Okay. So apabila audition tu kita orang mendapat kata sepakat lah untuk menerima Faizul. So dia pun dah tahu, dah kenal skor. Dah kenal. So kita senang bekerjasama. Kami ni semuanya satu tempat. Jadi senang, mudah untuk bekerjasama. Kalau ikutkan siapa yang betul-betul pengasas kepada skor? Pengasas skor drama kita, Saudara Ayun. Yalah, kita ajaklah. Ini Okey, orang kata saya nak tanya. otai kita ni. Lupa nak tanya macam mana dapat asal usul nama skor? Okey. Kenapa R di belakang bukan E? Itu asal nama skor tu, masa tu memang industri muzik memang masa tu dilanda huruf S. Banyak S, jadi masa tu saya dengan company lama. Jadi company lah yang pilih nama skor tu. Okay. Saya tanya juga kenapa tak ada E belakang dia. Okey, apa jawapannya? Dia kata kalau E tu skor, bukan kita kan main bola. Jadi bukan pasal bola lah. Bukan pasal bola, tak ada kena-mengena pasal bola. Ini adalah trademark SCORR adalah skor. Jadi maksud dia tak ada maksud lah. Dia tak ada maksud, kita skor dalam muzik je. Okey. Masa zaman tu kan ada tak pengalaman peminat hantar kad raya ke ataupun pergi show macam Zaman tu kan. Zaman tu kan? Banyak. Banyak. Dulu masa tu zaman kad raya, zaman hantar post-post kan. So kalau kita datang company tu kita tengok, banyaknya. Sekarang tak adalah. Sekarang cuma hantar banyak DM. Banyak DM je. Sekarang banyak DM lah. Bergambar macam lah mangga semua tu lah. Kan? Pom-pom. Waktu zaman tu kita semua ambil gambar majalah mangga. Tepi swimming pool lah. Kita dapat merasai lah. Faizul tak sempat. Sempat. Sebab tengok je. Saya tak sempat beli sebuah pink. Okey, tapi skor akan keluarkan lagu baru yang bertajuk Bidadari Mimpi. Ke dah keluarkan dah lagu ni? Dah rilis. Lagu kita dah rilis Ada dah. klip video semua ni kan? Dah ada. Okey, macam mana pasal suka senang nak buat benda baru kan?
sebab jiwa kita mungkin terikat di awal 2000 tapi nak hasilkan yang terkini itu macam mana? Ataupun apa formula yang Skor guna pakai untuk menawan hati peminat? Okey, untuk lagu Bidadari Mimpi ni sebenarnya kita dah ada material tu lama lah. So kita study lagu ni. So kita start recording pada bulan Julai. Kita recordingkan lagu Bidadari Mimpi ni. So complete siap dalam Oktober macam itulah. 3 bulan juga. 3 bulan untuk kita hasilkan lagu ni. Kemudian bulan 12 tu baru kita release. Kita launching lagu ni. So ini first single yang Faizul jadi vokalis? Dua. Oh, single kali kedua. Oh, kali kedua. Jadi senanglah sebab nyanyi dengan live band macam ni dengan studio lain kan? Studio lain sikit lah. Apa sesaan ketika di studio tu? Kalau dekat studio tu kita dah biasa dengan tempat tu kan. Jadi kita tak adalah macam seram tu kan. Macam nervous sikit tu kan. Tapi mesti kena ada lah benda tu. Nervous tu. Nervous harus ada kan untuk dapatkan momentum. Dan akhirnya keluarlah lagu Bidadari Mimpi ni. Video klip pun dah siap. Semua boleh tengok kat YouTube. Di channel Skor Entertainment. Skor Entertainment. Ya, boleh carilah lagu Skor Bidadari Mimpi. Ada 2 single baru dah. Dan bakal banyak keluarkan lagi lagu-lagu baru lepas ni. InsyaAllah. Faizul kena aktif lah TikTok apa semua kan. Muda. Dah boleh start joget lah sekarang. Jom kita joget TikTok lah. Ya, betul Faizul ni. Tapi dia dah bersedia. Okey, jadi kepada anda yang tak pernah dengar lagi lagu Bidadari Mimpi, jom kita minta Skor untuk bersedia. Live waktu kali di MHI. Ya. Kita akan dengarkan Skor. Faizul dia, Seri. Okey, silakan. Bidadari Mimpi. Alright. Stand by. 1, 2, 3. Terhenti langkahku seketika, tersekat nafas tanpa udara, resah mendampingi waktu, meremukkan dada, tersasar mindaku dari haluan, terbuka mata tanpa kerdipan, menatap hadirmu bagaikan bidadari malam. Kala ku terpaku tanpa bicara di jama syadu yang mengejar, membebaskan setiap nadiku yang kian meronta. Kembalilah kau kepadaku, izinkan ku mengasihimu, biarkan dunia terus membisu, biar kau selalu di sisiku, dan tak mampu ku membayangkan saat yang tak pernah ku duga, engkau hadir bagai pengubah lara dikala ku sedang berduka di pinggir masa. Kala ku terpaku tanpa bicara di jama syadu yang mengejar, membebaskan setiap nadiku yang kian meronta. Kembalilah kau kepadaku, izinkan ku mengasihimu, biarkan dunia terus membisu, biar kau selalu di sisiku, dan tak mampu ku membayangkan saat yang tak pernah ku duga.
Baik, kita nak meninjau satu topik yang penting untuk kesihatan. Betul. Kesihatan dan juga mungkin terjadi pada semua orang. Dan pada anda yang mungkin anda sedang bulan madu ke makan santai pun mungkin ada kemungkinan juga untuk anda tercekik. Ya. That's why jangan gelojoh masa makan. Kita kena baca doa, kunyah dulu at least Tapi kadang 40 kali. sopan santun pun tapi tak perasan dalam tu ada tulang-tulang ikan. Ya, kan tulang ikan okey lagi. Ada orang yang tak perasan ada tulang ayam tu. Wish. Tulang ayam boleh tak perasan, tulang ayam pun boleh tercekik yang kecil-kecil itulah. Tapi kita nak bercerita mengenai tercekik hari ini. Jadi sebelum kita bersama dengan doktor, apa kata kita tengok VT ini dulu. Insiden tercekik sewaktu makan boleh mengundang panik sehingga rasa seperti nyawa di hujung tanduk. Ketidakselesaan pada kerongkong kadang-kala boleh menyebabkan luka dan berdarah serta saluran pernafasan tersekat. Sebarang objek bersaiz kecil boleh menyebabkan tercekik. Ini termasuk bahan makanan, perkakasan rumah dan alat permainan. Ketika tercekik, salur pernafasan dan tengkorok yang tertutup akan menghalang oksigen ke paru-paru dan seterusnya ke otak. Ini akan menyebabkan kematian. Kita mungkin menuding jari kepada orang di sekeliling mangsa. Namun pernahkah kita mengambil tahu langkah pertolongan cemas untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik? Syarizal Muhammad Yusof berusia 41 tahun, seorang juruteknik, pernah melalui situasi tercekik tulang ikan kembung dan telah mendapat rawatan di sebuah hospital. Tak boleh jadi ni kan. So, saya pun relax. Apa lagi yang perlu buat? Saya pun Google tengok. Ada kata minum air soda, air yang berkarbonat lah dia kan, yang boleh sometimes dia kata tulang tu boleh hancur dengan benda tu lah dia suruh kita ni kan. Tak boleh juga. Kebetulan ada soda lah kat rumah saya tu kan, macam try jugalah, tak boleh. Try aiskrim yang ketul keras tu saya kunyah, saya telan pun dia tak nak beransur lah kan. So saya pun dia tak boleh lain saya cakap kan, cakap dengan wife tak apa kita balik KL lah kot cakap kan. So dalam keadaan saya tu cuba tenangkan diri lah, saya kontrol saya punya tu boleh lah, cuma rasa benda tu still ada macam melekat-lekat dekat tekak saya tu kan. So saya drive back jugalah, balik juga ke KL. So the day besok saya try buat appointment lah dengan pakai NT. Last ni dengan nurse lah, dia jumpa kot benda tu. Saya pun tak nampak lah benda yang dia nampak lah, dia doktor dia pakai. So dia masuk pula satu kamera, satu plier dia panggil. Saya tak tahu lah apa benda nama dia kan. Masuk, dia kena tarik. Tapi tu dia masuk, benda tu masuk kat dekat kita rasa macam nak muntah kan, nak terjeluak kan. Dia spray something macam pengkebas ke sebab dia kata dia dah nampak tulang tu. So dia tarik, dia rejak lama lah. Kita rasa macam kita masuk benda tegak dalam tekak kan. Dia macam dia dapatlah tarik benda tu keluar dengan gelojoh lah kot. Tapi tak boleh juga kan. Yelah kalau benda kita kadang-kadang nampak, benda tak nampak kadang-kadang kan. Kita makan tulang ada lembut dan keras. Tapi kalau tulang yang betul-betul keras, saya tak pasti lah. Maksud kena pergi jumpa doktor cepat-cepat lah kot. Kalau dia Mungkin ramai yang pernah melalui situasi tercekik. Namun sejauh manakah anda faham bagaimana cara mengatasinya dan apakah tindakan yang seharusnya diambil? Okey, dia antara persoalannya apa tindakan yang perlu anda ambil kalau bersendirian ataupun ada orang di sekeliling. Baik, kita nak bersama berbincang dengan Dr. Iqbal Farim Rizal Wong, pakar bedah ENT. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kasih David Syai pagi ni. Ya. Doktor, tadi kita dah tengok dah video mukadimahnya daripada mangsa yang tercekik dan memang sebenarnya boleh jadi sangat-sangat teruk. Daripada tercekik yang biasa kan. Tapi masa kita borak-borak dari awal-awal, kita ada berbincang pasal tercekik ni ada beberapa level. Mungkin doktor boleh terangkan dulu pengenalannya. Berapa peringkat tercekik yang ada tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. So bila kita cakap pasal tercekik ni, dia ada beberapa meaning sebenarnya, maksud. Satu lagi, first kali tercekik pada bahagian tekak. Ini selalunya tulang ikan lah. Dia tercekik pada bahagian tekak saja, tapi dia tak masuk salur pernafasan ataupun salur pemakanan kita. Tercekik yang jenis yang kedua, dia masuk dalam salur pernafasan kita. Yang ini sangat-sangat bahaya. Okey. Tercekik yang jenis ketiga, dia masuk dalam salur pemakanan, dia stuck kat tengah ni. Dekat tengah-tengah dada dekat ni? Salur pemakanan tu. Itu tiga jenis
tercekik yang kita boleh uraikan, kita kena tahu bezakan antara tiga-tiga ni sebab dia punya rawatan dengan dia punya intervensi dia berbeza-beza. Dan bagi contoh mudah lah, kalau misalnya kita rasa kita makan ikan tercekik, setengah orang diminum untuk masuk ke perut ataupun bagaimana yang sewajarnya? Sebab nanti dia bimbang juga kalau macam ketajaman itu boleh mungkin melukakan ke macam mana? Okey. Ada petua orang-orang tua lah kata kita gumpalkan nasi ataupun roti, apa tu try makan tengok benda tu tersangkut dekat roti tu dan dia keluar. Boleh sebenarnya, tak salah benda tu. Okey. Tapi dalam kebanyakan kes ni tak berkesan lah. So kalau dah try 2-3 kali tak boleh, janganlah tunggu 2-3 hari pun nak pergi jumpa doktor. Terus pergi jumpa doktor. Doktor yang saya masukkan ni pakai ENT lah. Bukan kita nak kata doktor klinik tak bagus, tapi doktor klinik dia tak ada alatan yang kita ada, kamera yang angle, macam patient tu cakap dia punya forceps yang bengkok, ni semua specialized equipment yang doktor ENT sahaja yang ada. So terus pergi jumpa doktor ENT untuk keluarkan tulang ikan tu. Biasanya kita dapat keluarkan di klinik lah, tak perlu nak letak patient tu tidur dan sebagainya lah. Ya, dan ada satu cara yang saya tengok apabila ada orang tercekik dia sampai peluk orang tu tekan dada kuat-kuat. Adakah itu cara yang berkesan, cara yang betul sebenarnya? Okey, yang tu yang saya masukkan awal tadi, kita kena pandai bezakan yang mana satu. Okey, janganlah orang tu cekik tulang sikit-sikit lepas tu kita turun tunggu tekan dada dia. Itu jangan macam tu. Yang tu untuk benda asing yang termasuk dalam saluran pernafasan kita. Macam ni kita nak tahu orang tu masuk dalam saluran pernafasan ialah number one, dia akan batuk dulu. Yang tu kalau benda asing tu kecil, maksudnya saluran pernafasan tak tutup dengan sepenuhnya. Dia batuk dulu. Kalau benda asing tu besar, dia masuk dalam saluran pernafasan dan tutup sepenuhnya, dia tak boleh bercakap dan dia tak boleh batuk. Biasanya dia punya universal sign dia akan buat macam ni. Itu apa? Dia tercekik lah. Tak boleh nak bercakap. Yang tu kita kena buat something immediately. Kena buat intervensi dengan kadar segera lah. Betul. Tadi kita merujuk pada macam makan semua kan. Kalau situasi yang agak berbeza sikit, terjatuh ke kemalangan kan, mungkin ada tertelan sesuatu, katakan gigi palsu ke ataupun apa-apa saja benda asing yang boleh menyebabkan terlekat kat sini tu. Kalau dalam keadaan bersendiri, apa langkah keselamatan yang ada? Lepas tu kita kena assess dia, kita kena tengok dia, first kali kita kena assess dia punya pernafasan dulu. Okey. Dia boleh bercakap, dia sedar diri ataupun dia boleh batuk. Kalau dia boleh bercakap dan bernafas secara biasa, dan itu kurang kritikal lah. Tapi kalau dia macam choking, kita panggil macam dia tak boleh nak keluar suara, yang itu keadaan yang emergency lah. Yang tu kita kena buat prosedur yang kita panggil Heimlich maneuver lah, macam Aziz berkatakan tadi. Okey. Kalau kita nak cakap pasal tercekik, dia perlu ada sesuatu yang masuk. Betul. Yes. Tapi kalau macam dia macam saluran pernafasan dia macam tersekat, kan? Contoh macam terhalang. dia terhalang. Tanpa ada apa-apa pun sebenarnya, doktor. Tak ada pun benda-benda masuk apa-apa, tapi tiba-tiba dia punya saluran macam tercekik semacam terhalang. Jarang macam tu, dia tak cepat sangat. Kerana saluran pernafasan kita boleh terblok beberapa sebab. Kadang-kadang kita ada alergi. Kita ada alergi, saluran pernafasan kita bengkak. Ataupun ada infection yang teruk menyebabkan peti suara kita bengkak. Yang tu pun boleh tutup juga. Tapi itu mengambil masa sikitlah. Yang paling cepat sekali benda asing ni lah. Bila makan cekik terus. Yang ni dari segi emergency perubatan ni yang paling kritikal sekali. Adik saya pernah kena dulu, Petri. Apa jadi? Dia makan gummy gum. Yes. Itu ini benda yang saya betul-betul tak suka. Dia tercekik dalam kereta. Suatu on the way nak pergi ke Cameron Highland. Saya ingat lagi perjalanan tu. Dan ayah saya buat minum air nak bagi dia masuk apa semualah. Kan, sebab dia tersekat kat sini tu. So bila satu benda yang besar seperti gummy gum tu tersekat, adakah memang perlu kita masukkan cecair untuk kita lancarkan itu dia? Salah, sebab kalau dia tersekat tu dia maksudnya dah termasuk dalam kita punya saluran pernafasan. Sebab kita minum dia masuk dalam saluran pemakanan. So dia tak ada kaitan. So kita kena bezakan. Bila dia masuk dalam saluran pernafasan, kita punya refleks pertama kita akan batuk. So bila anak tu kita kasih kacang semua, cuba elakkan benda-benda macam ni lah dengan budak-budak. Kacang ataupun jelly beans ni, bila dia makan lepas tu tiba walaupun kecil tu dia terbatuk. Ini petanda yang dia dah masuk dalam saluran pernafasan. Okey. Kalau orang tu masih boleh batuk, maksudnya saluran pernafasan tak tutup dengan sepenuhnya. Yang tu encourage dia batuk lagi. Jangan tepuk belakang lah. Just batuk-batuk sampai dia keluar. Okey. Yang lebih bahayanya kalau dia tak boleh nak batuk, maksudnya dah tak ada angin keluar. Yang tu kita kena buat something lah. Ya, itu memang dah tersekat habis lah. Dah terblok lah. Yang tu we have a few minutes je. Dia kecederaan otak ni akan berlaku dalam masa 5 minit.
Kita kena reliefkan dia punya blockage tu dalam masa 5 minit ataupun nanti dia akan dapat kecederaan otak yang kekal. Seorang dia mungkin menunggu, okey, lagi 2 hari baiklah, 3 hari boleh lah. Kalau apa impaknya kalau kita biarkan selama berhari dengan alasan menunggu dan sisa badan akan mampu untuk membuat sendiri? Generally jangan tunggu langsung. Even masuk dalam saluran pemakanan pun, okey, ni simptom dia lain sikit. Bila masuk, dia start dalam saluran pemakanan, kita start muntah-muntah. Sebab dia dah block, kita makan lagi, dia terkeluar balik. Dah long term pula. Lepas tu dia rasa sakit kat sini lah. Biasanya patient tak boleh nak tunggu 1 hari sebab memang sakit sangat. Okey. Dan kita sebenarnya perlu aware dan belajar cara-cara untuk kita ambil tindakan. Apa yang perlu kita buat apabila kita tercekik. Jadi kita nak doktor untuk... Kita ada seorang... Anggap saya sebagai patung lah, doktor. Boleh. Anggap saya patung je. Doktor buatlah apa doktor nak buat. Berdiri ke macam mana? Berdiri elok. Okey, mula-mula kita biasanya senario dia kita makan dululah kata dalam restoran, makan, lepas tu macam tu. Saya nak kena berlaku macam tu. Lepas tu dia akan buat macam ni. Buat macam okey, first thing kita tanya, Encik cekik ke? Lepas tu bila dia kata ya, tegakkan sakit. Okey. Diri. Oh, boleh gerak tengah tercekik. Okey, bila tangan macam ni kita letak tangan kita belakang, kita cari pusat dia. Okey, kita bawah letak lagi kita bawah sikit sini kot. Lepas tu kita letak ibu jari kita kat sini, tangan macam ni. Lepas tu kita tolak dengan agak kuat ke atas. Lepas tu kita ulang-ulang sampai benda tu keluar. Posisinya mesti betul di dia kat pusat, letak ibu jari, letak tangan macam ni, lepas tu macam tu. So kita dalam keadaan postur macam mana doktor yang lebih kat belakang macam ni lah berdiri. Bungkuk je? Bungkuk sikit lah kalau nak selesa. Saya bungkuk lagi doktor? Macam tu. Oh betul lah doktor, boleh terkeluar betul ni. Okey, so kita buat sampai benda tu keluar ataupun senario lebih teruk, patient tu dah tak sedar diri. Yang tu kita kena pergi call ambulance lah. Kalau tak ada orang sekeliling yang boleh tolong lah. Kalau ada orang sekeliling turun, suruh dia panggil ambulance terus. Sementara you buat benda ni. So pusat doktor pusat. Letak jari ibu jari sini macam ni, tolak ke atas ni. Dia sakit sikit lah. Orang sakit tak boleh buat kuat sangat. Tapi clear semua makanan pagi saya tadi. Terkeluar sebenarnya. Jadi itu kita kena tahu. Bimbang kalau ia melibatkan anak-anak yang tak mampu untuk bercerita doktor. Dia tak tahu nak cerita macam mana. Yes. Itu yang sign yang saya mention tadi. Satu, batuk. Bila dia makan, dia batuk. Itu sign sebab batuk ni refleks badan untuk mengeluarkan apa-apa yang tak sepatutnya ada dalam saluran pernafasan kita. So maksudnya bila dia batuk ni ada something masuk dalam tu. Okey. Batuk tu kalau dia batuk okey, kalau dia tak dapat batuk tak keluar suara, dia nak nangis pun tak boleh. Itu kita dah tahu memang dia dah block habis. Yang tu memang kritikal lah. Okey. Ada satu komen dekat Facebook ni Petri. Ada saudara dia meninggal dunia apabila buat postmortem jumpa gula-gula getah. Dekat saluran pernafasan dia. Itu bahaya. Macam-macam saya pernah tengok. Kacang, biji buah, kertas, belon pun ada. Belon. Budak-budak tengah tiup-tiup belon, gelak-gelak. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, saya pernah tengok. Lain macam dia punya sedutan. Macam mana dia boleh sedut belon tu masuk dalam kan? Tapi benda tu ada kemungkinan untuk jadi. Betul. That's why antara cara nak mencegah ni, especially budak-budak. Ni apa tu? Yang ni spring yang dah masuk dalam dia punya saluran pernafasan. Spring pen tu spring pen tu. Masuk dalam saluran pernafasan. So budak-budak ni tahulah dia semua benda lah letak dalam mulut. Lepas tu bila letak mulut, lari sini, lari sana, gelak sini, masuk terus. Yang ni nasib baik spring sebab dia tak tutup saluran pernafasan. Kalau dia macam biji buah ke apa, ini boleh mendatangkan maut lah. Biji buah rambutan, buah durian. So nak cegah ni, minta tolong benda-benda kecil, makanan kecil janganlah kasih budak-budak kecil. Okey, lepas tu train dia orang bila makan duduk kat meja, jangan berlari sini sana sambil makan. Jangan aktif sangatlah masa makan. Lepas tu mak bapak pun kena peka lah bila nampak benda tu tak betul lah, tak betul-betul, bawa ke hospital. Jangan bawa ke klinik, bawa ke hospital. Sebab hospital nak buat x-ray ke apa senang. Klinik dia tak ada benda yang boleh buat. Tapi dalam kes yang kronik tadi memang pembedahan lah yang solusi dia. Siapa? Yang spring tadi tu? Yang tu kalau macam tu kita kena kasih dia tidur, kita masukkan kamera dalam saluran pernafasan ni, kita kena pancing benda tu keluar lah. Okey, tak perlu operation apa-apalah. Kalau dia dah masuk dalam paru-paru yang kecil ni, kena potong kat luar lah. Tapi biasanya dia akan stuck kat branch yang main saluran pernafasan. Ada kemungkinan tak untuk apa yang tercekik itu boleh keluar melalui saluran lain? Kalau saluran pemakanan boleh.
Ada setengah yang tulang ayam ni jarang start kat tengah, kat tekak sebab benda tu besar. Dia akan start dekat sini. Okey, tapi macam mana boleh masuk? Macam mana benda satu yang besar tu? Sebab tu sunnah Nabi cakap kena kunyah 40 kali. Jangan telan. Sebab bila kita kunyah tu, kita boleh rasa tulang. Ini yang selalunya tercekik ni sebab dia makan dia telan tu. Dia makan telan. Kadang saya terkejut juga ada tulang besar dekat sini setengah boleh masuk. Macam mana boleh masuk tulang? Apa dia punya alasan? Dia memang tak kunyah lah. Memang tak kunyah lah tu. So start kat sini, yang tu kita kena kasih dia tidur, masukkan kamera tu, kita kena pancing benda tu keluar daripada sel. Kalau nasib baik dia turun lah eventually. Ada macam satu gambar dia budak ni tertelan guli. Ini masuk dalam salur pemakanan tak apa. Kalau dia tak start, kita kena pancing benda tu keluar lah. Tapi kalau nasib baik dia turun, kita kena tunggu sampai dia buang air besar. Ya, itu sebenarnya ada salah satu cara dia jugalah, tunggu sampai buang air besar. Makan tu nikmat, tapi itulah perlu ada hati-hati, kesantunannya, adabnya, akhlaknya. Sebab dia cuma ada faktor kombinasi untuk keselamatan. Okey, ini gambaran ketika di hospital. Antara peralatan lah. Sekarang ni macam mana doktor dapat terangkan macam mana kecanggihan sekarang yang kita ada dalam antara alatan yang kita perlu ada, yang Dr. Yanti adalah yang panjang tu bukan jarum, itu kamera. So kamera yang kita gunakan tu dia ada angle sikit, so dia boleh nampak ke bawah. Lepas tu forceps yang saya gunakan pun dia bengkok sikit, so dia boleh pergi kepada pangkal lidah dan tekak lah. Ni kecil betul dia punya forceps tu. So satu lagi yang susah sikit tulang ikan ni sebab dia elok sinar. So kalau banyak air liur kadang tak nampak. Kadang dia terbenam dia nampak sikit je. So itu perlukan sikit pengalaman lah. So yang ni nampak jelas lah tulang. Tapi tak selalu macam tu. Yang ini apa tu? Macam yang ni nampak tulang dia sikit je nampak kat situ. Itu memang tengok mata kasar memang akan miss. So kena tengok banyak kali. Ni bahagian mana ni doktor? Ni kat tonsil. So bila cabut benda tu keluar, tengok semuanya panjang besar. Tapi nampak sikit je. Kalau biar boleh berdanah semua kan. Kalau macam yang tu, kita gumpal nasi macam mana pun takkan keluar punya. Dia akan sekat kat dalam lah. Dia tercucuk. Kalau tulang tu besar, lepas tu most of it dah terkeluar, kita makan nasi mungkin benda tu boleh terkeluar lah. Jadi antara nasihat doktor lah kan, selain daripada makan kena berhati-hati, apa lagi nasihat yang boleh diberikan kepada semua orang dan termasuklah ibu bapa untuk aware? Untuk orang dewasa, elakkan bercakap sambil makanan dalam mulut ataupun gelak ketawa. Lepas tu kunyah dengan sempurna banyak kali supaya kita boleh rasa. Kunyah ni dia bukan saja kita boleh rasa tulang, dia akan membantu pencernaan yang lebih sempurna, lebih efisien. Okey, itu untuk orang dewasa. Untuk budak-budak, tolonglah elakkan benda-benda kecil, jelly beans, kacang. Kalau nak kasih buah, tolong make sure tak ada biji. Kalau buah anggur tu, potong buah anggur tu, kasih kecil-kecil. Sebab buah anggur tu shape dia memang perfect nak sekat. So saya pernah tengok budak-budak yang datang ke kecemasan eventually meninggal. Sebab macam tu. Sebab dia window dia 5 minit je. So by the time nak kucak kacir, nak pergi hospital lah 15 minit, setengah jam. Masa tu otak dia semua dah rosak dah. Itu sangat-sangat bahaya. So train dia orang duduk atas meja makan, jangan berlari sini sana. Antara benda asing yang paling bahaya ialah bateri button, bateri bulat tu. Itu elakkan at all cost. Tak payah masuk dalam paru-paru atau perut lah. Dalam hidung pun akan hancur hidung dalam masa beberapa jam saja. Termasuklah ni pun. Bayangkan boleh masuk perut, dia punya menghakis tu. Wah, itu memang sangat-sangat tu. Syabas, kita ni kena sentiasa prihatin ya, cak dah sekitaran untuk keselamatan. Terima kasih kepada Dr. Iqbal Fari Mirizal Wong, pakar bedah NIT, berkongsi tip kita. Macam mana perasaan saya rasa macam lancar pernafasan saya sekarang, doktor. Sakit juga kan? Sakit sebenarnya. Tapi itu perlahan tu patutnya lagi kuat. Tapi sakit tu adalah sakit yang perlu untuk kita keluarkan. Tapi one thing saya nak cakap, yang teknik macam ni, budak bawah 1 tahun tak boleh. Itu teknik dia lain sikit. Baby lain sikit. Nanti mungkin kita akan ada satu topik. Peringkat-peringkat ilmu lah sesuai dengan fizikal dan usia seorang. Ya, betul. Kita dapat ilmu baru hari ini dan juga semoga kita tadi, doktor di samping ilmu perubatan, ada juga ilmunya tentang sunnah tadi, mengunyah dan juga supaya untuk memudahkan pemadaman. Jangan terburu dan tergesa-gesa. Makan pelan-pelan, kunyah 40 kali, ikut sunnah. Ya, doktor. Okay, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini. Dah clear dah.
perut saya tadi. Ada lagi tak rasa-rasa? Dah tak ada rasa apa-apa dah. Sekarang ni saya rasa macam nak cari jodoh. Itulah dia. Jodoh ni perkara yang misteri. Ya. Kadang-kadang orang yang kita tak suka tu lah yang tepat dan serasi. Wow. Kita tanya sendirilah dengan orang yang cari jodoh ni. Kita ada Fizi Ali. Yang sekarang ni Fizi cari jodoh DJ. Betul, saya tengah cari jodoh sekarang ni, tapi bukan untuk diri saya, tapi untuk di Radio Hot FM lah. Adakah tepat apa yang dikatakan oleh Fetri tadi? Kadang-kadang kita tak suka tu kita akan dapat. Selalunya gitulah. Saya tak suka Haziq tapi dapat tak sekali. Tak dapat. Jadi peringkat awal tu tengok semua yang berbakat kan? Memang sangat-sangat berbakat bila kita saja buka untuk apa orang kata interview atau casting ni kan. Kita memang suruh orang hantar di TikTok, di Instagram kan. Rupa-rupanya ramai sangat berbakat untuk jadi penyampai radio tau. Sebab kadang-kadang dia orang tak tahu dia boleh bercakap, tapi bila dia buat video semua macam sebenarnya rakyat Malaysia ni sangat-sangat berbakat semua. Betul. Memang untuk kita orang pilih ke 16 tu memang sangat-sangat susah. Sebab saya tengok semua orang unik. Sebab yang nak bergabung dengan Fizi ni nak sesuai dengan awak ke ataupun awak nak yang betul-betul kontras ke yang macam mana? Kalau ikutkan memang sebelum kita nak ke udara tu kita kena test dululah macam tengok antara chemistry dia kan. Sebab itu paling penting lah bila dia radio ni chemistry tu memang sangat nak cari penting suara lah. yang serasi ke ataupun personality yang paling penting? Yang penting sebenarnya kalau ikutkan semua orang boleh bercakap, tapi dia punya karakter dan juga dia punya orangnya tu sendiri yang akan membezakan di antara yang lain. Tapi Fizi Ali sendiri nak cari orang yang macam mana? Sebab yang cari jodoh ni awak. Ini untuk diri sendiri ke untuk radio? Fizi cari jodoh, kita buang DJ tu kejap. Fizi cari jodoh DJ macam mana? Kalau ikutkan saya mencari seorang yang orang kata bercakap memang semua boleh bercakap. Nak kena keluarkan karakternya lah. Sebab kita tengok perbezaan radio dulu dengan radio sekarang memang sangat-sangat bezalah. Macam dulu punya style. Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Fizi Ali. Duncak. Kau pula masuk. Bersama dengan partner saya Haziq. Ya. Anda sudah makan belum? Macam tu. Itu style yang dulu-dulu. Tapi sekarang dia lebih santai lagi. Bersama dengan Fizi Ali dan juga Haziq di Hot FM. Dah makan belum tu? Dia tukar jadi macam gitu je. So benda ni kita kena bagi diorang adapt supaya diorang macam sebenarnya bila kita bersembang di dalam radio tu sama macam kita bersembang biasa. Tapi kadang-kadang bila orang letak je mic kat depan dia automatik jadi hai, Assalamualaikum. Sama dengan saya. Dia tukar suara tu. Dia bertukar benda tu. Saya segi Nisbah Jantina macam mana? Finalist kita nampaknya berat kat arah perempuan. Okey, dah tahu dah siapa yang pilih? Dua lelaki dan 4 perempuan. Betul. Kalau dia dekat sini kita dapat tengok memang semuanya berbakat. Ada yang berlatar belakangkan TikTokers pun ada, berlatar belakangkan sebagai pernah masuk rancangan-rancangan reality pun ada, dan yang bermula pada zero pun ada. Tawan TV pun ada? Wartawan TV pun ada. Betul. Geng kita tu dekat MSI tu. Itu dia. Afiq pun bersaing juga nanti. Okey, tapi adakah sewaktu final nanti seorang je akan dipilih? Okey, kalau ikut perancangan memang manajemen kata memang seorang dulu. Tapi kita tak tahu macam mana sebab kalau ikutkan 6 orang ni memang semuanya boleh buat kerja. Kalau kata pada saya sendirilah memang 6-6 saya nak ambil kerja lah. Supaya senang kerja awak. Dia nak senangkan kerja dia. Itu dia sebab okey. Tapi Fizi nampak terlalu matang untuk mereka macam mana? Kalau saya buang jambang mungkin nampak muda lah kot. Banyak benda nak kena buat lah. Jadi apa yang akan mereka lakukan ketika cabaran nanti? Okey, kalau ikutkan start daripada minggu lepas diorang kena buat cabaran, kena duduk di dalam radio tu macam mana nak buat satu percakapan di radio ataupun kita panggil talk set ni. Diorang kena interview artis juga. Talk set nama dia. Talk set nama dia. Rindu. Bukan tempat abang dulu ke? Okey. Ada, tapi itu minggu lepas memang cabaran dia memang agak payah tapi diorang boleh lakukan. Dan yang paling saya respect sangat apabila kita buat satu cabaran, diorang kena buat satu video ni, diorang kena dapatkan viewers 10,000 dalam masa 24 jam. Cabaran dia. Cabaran. Tapi alhamdulillah ada yang dapat viewers 200,000. 100,000 lebih. Sebab apa? Sebab digital pun sangat penting sekarang ni. Bukan setakat radio sekarang, bukan setakat capaian tu perlu meluas lah. Maksudnya diorang kena hebat daripada segi di dalam radio, di luar sekalipun lah. Maksudnya mungkin kalau kena buat hosting macam ni ke apa, diorang kena buat juga. Itulah orang kata penyampai radio sekarang. Dulu dan sekarang mungkin ada perbezaan di sekarang. Lain, kalau dulu mungkin kita hanya menyati vokal suara saja. Sekarang ni luas lagi lah. Mungkin dia lebih kurang macam ni lah. Bila Haziq pun pernah pergi buat radio kan. Sebenarnya ni pun pernah tau. Ilham Sanubari. Mesti mana-mana tak ada orang ganggu. Sebab jadi cabarannya lah untuk berpasangan ni paling payah sekali kan. Sebab nak cipta serasi tu. Betul. Kadang baik, memang baik, kamu baik. Tapi bila nak masuk dalam konti tu, susah dia punya cantuman tu. Cantuman ya. Sebab nak dapat tu kadang-kadang bukannya perlukan masa yang panjang. Kadang ada perlukan masa yang pendek. Dia ikut pada orang dan juga keselesaan ketika itulah. Senang cerita kalau kita
boleh berkongsi sesuatu benda yang private, contoh macam saya boleh kongsi yang private pasal saya dekat Aziz, maksudnya insya-Allah boleh kena chemistry tu memang sangat-sangat mudah. Jual beli tu payah kan? Dia ada step, dia ada proses dekat dalam konti tu. Oh dah terus belajar pula kan. Dia ada proses dia. Untuk daripada awal tu kan. Jadi untuk awak nak mendapatkan chemistry dengan orang baru nanti. Okey, kalau sebab dia akan jadi partner Fizi. Betul. Macam kita cakap tadi, kita banyak kena luangkan masa dengan dia. Kan? Kalau dapat perempuan tu. Kalau perempuan. Tak apa. Okey, sebab kita daripada prospek kerja kan. Asyik jumpa dekat kedai kopi tengok Fizi kan siapa. Jadi apa ni, pemilihan tu ada sumbangan tak daripada audiens ataupun daripada pengundi? Okey, kalau ikutkan memang kita punya management pun ada juga terlibat dalam undian ni, termasuk juga dengan undian daripada diorang. Boleh undi di hotfm.audio. So korang minat yang mana, ada 6 orang kat sini, boleh pilih lah antara 6 orang tu. Tetaplah pendengar pun ada dia suara. Dia kongsikan nama yang terpilih tu sebagai mungkin kalau ikutkan ada, kita nampak di sini, ini adalah antara finalis kita nanti yang akan interview diorang ni. Ni artis-artis yang akan diinterview. Yang ni bukannya finalis. Itu lah macam ini bila masa untuk shoot ni. Artis juara lagu akan mereka dia. Okay. So jadi untuk final anugerah juara lagu ke-37 nanti, kita akan ada Hot FM, Fizi cari jodoh DJ X AJL yang ke-37. Jadi finalis kita ni akan interview antara artis-artis yang akan buat persembahan nanti ni. Berat. Sangat berat sebab diorang ni nak buat persembahan nanti. Lagi kalau sekiranya finalis kita ni akan tanya soalan-soalan yang tak masuk akal, member kan. Masak tanya pula pasal gosip pula tu kan. Memang dia akan jadi satu benda yang berat lah sebenarnya. Yes, itu antara kempennya lah yang akan ada lepas ni lagi. Ke ada kempen-kempen lain lagi? Kira-kira ada lagi kempen mencari orang di MSI ni, ada kosong je. Kita tak buat kempen tu lagi. Tak buat lagi. Tapi suara Fizi sesuai vokalis score kan? Boleh jadi vokalis kedua. Tadi tu. Skor cari vokalis. Okey, lalu nak promote sikit boleh tak? Sila. Okey, apa pun jangan lupa dengarkan Hot FM daripada pagi sampai ke malam, dan juga nak ingatkan Johan dah ada di Breakfast Hot bersama dengan Farah Fauzana dan juga AG, dan Fizi sekarang ni masih lagi mencari jodoh seorang yang akan teman Fizi di dalam Hot Squad. So antara 6 orang ni, siapakah yang bakal teman Fizi, kena tunggu pada hari Ahad nanti. Sikit masa je lagi. Hari ni hari Selasa dah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan Ahad tiba-tiba. Jadi itulah dia Fizi cari jodoh DJ di Hot FM. Jadi Fizi, good luck. Semoga jumpa jodoh di DJ untuk jadi DJ dan dunia reality juga. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada cerita mengenai CSR yang kita ada buat. Betul, selepas ini di Malaysia. Prihatin dengan nasib golongan yang memerlukan, Institut Onn Jaafar IOJ, sebuah organisasi bukan kerajaan, menyentuni hampir 200 individu kurang bernasib baik melalui program Jom CNY di Anjung Kembara Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur. Majlis yang bermula sekitar jam 8.45 pagi Ahad lalu meraihkan sambutan Tahun Baru Cina bersama tetamu yang terdiri daripada penghuni Anjung Kembara, kanak-kanak dan golongan asnaf di sekitar kawasan ibu kota. Lebih istimewa, penganjuran program Jom CNY sudah memasuki tahun ke-8, juga lanjutan daripada program utama IOJ sebelum ini, iaitu Jom Breakfast. Sejajar dengan agenda matlamat pembangunan lestari untuk membasmi kemiskinan dan kebuluran, Jom CNY mendapat kerjasama daripada Jabatan Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Ascot Malaysia. Beberapa sukarelawan daripada Persatuan Mahasiswa Anak Selangor, Permas, Universiti Kebangsaan Malaysia turut hadir untuk mengagihkan pelbagai juara utama. Selain memberi keceriaan, program bertujuan memastikan golongan ini tidak tersisih dan terus diberi perhatian, terutama pada hari yang cukup istimewa. Melihat kegembiraan dan senyuman yang terukir pada wajah mereka sahaja sudah cukup memberi kepuasan. Semoga segala yang disumbangkan turut membawa keberkatan. Program khidmat masyarakat seperti ini wajar diberi pujian sebagai satu usaha membantu dan memberi sokongan kepada gelandangan tanpa mengira bangsa dan agama. Okey, itu dia memberi untuk menceriakan sebenarnya dengan kongsi facai, Aki. Ya, kan. Hari ini rasanya ramai sebenarnya. Dan anak-anak saya sekolah pun hari ini ada lion dance.
sebab kita nak merayatkan perpaduan kan. Ini yang terbaik. Okey, itu je nak tinjau dari media sosial di mana gempa baru ni perjuangan untuk hantar anak ke sekolah, guru ni membantu anak-anak yang tiba-tiba berlaku insiden yang cemas di Semporna. Ya, di sebuah pulau di Sabah apabila ada kanak-kanak dan murid-murid yang diselamatkan oleh guru-guru sewaktu jeti tersebut runtuh. Dan tiba-tiba runtuh dan cikgu-cikgu di situ yang lengkap berpakaian kerja, kan anak-anak murid berlengkap berpakaian sekolah ingin pergi ke sekolah dan terpaksa menyelamatkan anak-anak tersebut yang berada dalam air dan alhamdulillah lebih kurang 20 murid sekolah telah pun berjaya diselamatkan. Itu dia. Bukan jadi guru ni bukan hanya menjadi seorang pengajar tapi juga sahabat, pendamping ketika jatuh dan diuji ujian yang sebegini. Ya, jadi apa yang saya terharu apabila boleh nampak dalam video tersebut yang cikgu-cikgu ni semua tanpa berfikir panjang terus terjun. Padahal mereka ni lengkap dengan pakaian untuk pergi ke sekolah tapi demi nyawa, demi keselamatan mereka berjuang. Sebab itulah guru ni umpama insan yang perlu kita hargai dan hormati, dan semoga juga ini mungkin menjadi sebab kepada penambahbaikan infrastruktur di sana dan semoga bertambah baik demi ilmu lah. Mereka ni berjuang mengenai nyawa demi kebaikan. Ya, perkara-perkara ini terjadi ada apa orang kata, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Diharapkan agar seperti apa yang Petri katakan tadi, ada penambahbaikan yang berlaku untuk jambatan DJT tersebut. Okey. Ya, jadi itu antara berita yang tular semalam. Jadi kita ada lagi cerita-cerita yang panas dekat dalam akhbar ini. Antara kita tengok muka depan Okey, tu di mana Cosmo? Di akhbar Cosmo ada muka depan je dah ada satu, penunggang motosikal tak takut mati. Itu tajuk besarnya. Dan banyak kes maut cedera parah disebabkan nahas yang belum dapat memberi keinsafan, ada yang tidak menghiraukan keselamatan diri dan orang lain. Itu dia punya perenggan pertama. Kalau nak baca lagi lebih panjang boleh baca di macam berita ada politik tentang cukai untuk ditambah ilmu dan sedar apa yang berlaku dalam negara kita. Kita dah sampai ke penghujung untuk hari ini. Dah habis dah. Sekejap je dah pukul 10.30 dah ya. Jadi tadi ditekan rasa macam cepat masa berlalu. Okey. Esok kita berbincang lagi banyak perkongsian yang menarik sepanjang hari wilayah. Dan esok KL, Kuala Lumpur di Putrajaya, kemudian di Labuan juga bercuti. Jadi semoga ada manfaat dapat kita ketengahkan nanti. Ya, jadi terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami hari ini di Facebook MHR TV3 di TV3. Jadi yang mana tak tengok lagi video klip lagu Skor, kita bawakan kepada anda Bidadari Mimpi. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.